Bukan sahaja menyimpan kisah-kisah legenda rakyat, Gunung Kinabalu juga menjadi lambang kemegahan serta kekuatan penduduk di negeri di bawah bayu ini. Dan apabila bercakap berkenaan dengan kekuatan, ada individu yang cukup perkasa memastikan keselamatan orang ramai untuk mencapai puncak gunung yang terbentuk dari batuan granit yang terbentuk sejak jutaan tahun lalu. Siapakah mereka? Mereka adalah hero kita dan mereka adalah malim-malim gunung. Kita selami kisah mereka dalam berita terkini kita. Dah berapa lama dah bang naik turun? 20 tahun lebih guys, nampak. Kudrat yang mereka miliki berlipat kali ganda, berada dipikul berkilo-kilo. Tugas dan peranan mereka bukan hanya sekadar menjejak dan menghafal lokasi. Setiap hari, mereka menggadai nyawa, memastikan berpuluh nyawa selamat di tangan mereka. Kecekalan dan dedikasi mereka yang tinggi membawa kejayaan orang ramai menjejak kaki ke puncak tertinggi. Mereka Adiwira, hero Gunung Kinabalu. ...2013 adalah start saya, adalah permulaan saya mendapatkan lesen daripada Persatuan Malim Gunung Kinabalu, dan Persatuan Malim Kinabalu ini diselia oleh Taman Kinabalu. Dan sehinggalah 2024, bermakna ada 10 tahun lebih lah. Selama saya menjabat sebagai Malim Gunung Kinabalu, banyak pengalaman yang saya dapati, kemudian cabaran yang saya dapati pun banyak juga. Dan pada tahun 2015, saya memohon sebagai bomba bantuan, yaitu lepas gempa bumi, lepas tragedi gempa bumi, yaitu 5 hari bulan 6. Lepas gempa bumi, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah menawarkan kepada Malim untuk turut serta dalam pegawai bomba bantuan, khususnya dalam unit Mountain Search and Rescue, yaitu penyelamat di Gunung Kinabalu. Alhamdulillah, syukur saya telah terpilih dan lulus dalam temuduga, dan kami direkrut selama 2 minggu di FRAM, yaitu Akademi Bomba di Sepanggar. Selain mempunyai kesihatan yang baik, para malim katanya perlu mempunyai kekuatan mental dan pengurusan emosi yang tinggi. Sebagai malim, syaratnya kita kena ada kesihatan yang bagus, karena sebelum masuk malim ini medical check up memang pun harus dicek, harus diperiksa kesehatan tubuh badan dan fitness tuh ya sudah semestinya. Dan bekerja di altitude tinggi ini yang melebihi daripada 3.000 meter tidak sama dengan bukit-bukit yang berada di bawah 3.000. Yang 3.000 meter dari aras laut, yang mana kita bekerja di dalam keadaan kondisi, yaitu altitude. Yang bermulanya altitude ini 2.400 dan kita bekerja lebih daripada itu sebagai malim. Yang mana dalam kawasan tersebut mempunyai kurangnya oksigen, cuaca yang sejuk, dan bentuk geografinya yang mencana. Jadi sebagai malim, mengiringi pendaki untuk mencapai impian mereka ke puncak Kinabalu tidaklah semudah apa yang orang biasa fikirkan. Malim kena mengenal pasti kondisi badan pendaki itu dari segi kesehatan dan tahap fitnessnya. Jika
jika mendapat pendaki yang fitness yang bagus, syukur alhamdulillah. Tapi kalau mendapat pendaki yang fitnessnya cukup sahaja, kita kena bersabar dan kita kena usahakan untuk mencapai impian mereka. Ditanya mengenai perkongsian pedoman buat mereka yang bercita-cita menjadi malim gunung, ini aspirasi yang dikongsikan oleh Suparin buat inspirasi mereka di luar sana. Malim di sini terdedah kepada pendaki yang berbeza latar belakang dan berbeza tahap kecerdasan emosinya. Jadi itu yang kita kena hadapi dan kita kena sabar untuk melayani karena mereka. Dan seterusnya saya menerangkan bagaimana keadaan menyelamat, dan dalam penyelamatan ini cukup mencabar. Bomba bantuan Mountain Search and Rescue ini tidak sama seperti bomba bantuan yang berada di balai. Pegawai bomba bantuan Mountain Search and Rescue ini dia akan berhadapan dengan cabaran yaitu cuaca yang ekstrim, altitude yang tinggi yang mana kurang oksigen, dan kemudian keadaan geografinya agak mencabar. Jadi jika menyelamat, seseorang itu memerlukan fitness yang level tinggi, kemudian kesabaran yang agak tinggi. Berita terkini kita meneruskan jelajah di sekitar kaki Gunung Kinabalu sebelum bertemu dengan Ahmad Abdul Razak Saleh, iaitu malim Gunung Kinabalu yang sudah 11 tahun menghafal laluan menuju ke puncak gunung antara yang tertinggi di Asia Tenggara itu. Katanya pengalaman yang paling tidak dapat dilupa sepanjang bergelar malim gunung adalah berkenaan tragedi gempa bumi yang berlaku pada tahun 2015 yang mengorbankan 18 nyawa. Gempa pada 5 Jun 2015 dengan magnitude 6.0 itu berlaku selama 30 saat. Kata Ahmad Abdul Razak, tarikh itu merupakan tarikh hari lahirnya. Hari itu, dia bergegas ke puncak untuk operasi penyelamat. Tak dapat lupakan adalah peristiwa gempa bumi 5 hari bulan 6 2005, sorry. Kebetulan masa itu tarikh lahir saya pula. Apa yang abang boleh ceritakan mengenai tragedi itu? Tragedi yang tidak dapat dilupakan, terdapat ramai pendaki terkandas di puncak Gunung Kinabalu pada masa itu. Sama ada tempatan maupun luar negara. Terdapat rintangan dan juga cabaran lah ketika kita membantu mangsa-mangsa pendaki yang terkandas di Gunung Kinabalu, iaitu ialah logiknya kita panik dalam keadaan yang orang cakap tidak dalam keadaan tidak bersedia langsung. Kami sebagai malim gunung masa tu cuba jugalah ikhtiar cari usaha yang sesuai bagi menempatkan ataupun menurunkan mangsa-mangsa
pendaki yang terkandas di atas Gunung Kinabalu. Meskipun peristiwa gempa bumi itu sudah beberapa tahun berlalu, ucapan terima kasih tidak lekang di bibir mereka kepada semua pihak terlibat yang membantu mengembalikan semangat mereka untuk terus berjasa kepada masyarakat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya apa orang cakap ni, NGO ataupun pihak-pihak berkuasa seperti bomba, polis, kesihatan, ya, banyak membantu kami, memberi kaunseling, memberi kita pandangan, dan juga khusus tertentulah seperti emergency, bagaimana kita mengendalikan situasi yang mencabar. Sekiranya berlaku lagi lah, harap-harap tidak akan berlaku. Ditanya harapan sebagai rakyat Malaysia sempena Hari Malaysia akan datang, ini mesej yang disampaikan oleh beliau. Bagi saya satu sajalah. Sekarang ini kita sentuh gunung, ya, gunung. Saya harap alam semula jadi di Sabah maupun Malaysia dikekalkanlah. Tidak ada penerbangan pokok-pokok, tidak ada pembakaran terbuka, ya, pembakaran terbuka di kawasan hutan simpan ataupun mana-mana hutan yang kita klasifikasikan sebagai hutan di bawah jagaan pihak tertentulah macam Jabatan Hutan. Kinabalu, jalan-jalan di Pekan Kundasan, ramai-ramai bawa sumandang, jalan-jalan pagi sampai petang. Hidup memerlukan perjuangan dan perjuangan memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan ketabahan dan ini iktibar ataupun moral yang dapat kita ambil menerusi episod berita terkini kita kali ini. Dan mereka adalah hero-hero kita. Dan mungkin siri jelajah kita di Kundasang berhenti di sini. Kami akan meneruskan jelajah di Sabah ini ke satu lokasi yang pantainya biru, lautnya cukup jernih. Apa kata anda ikut saya dan juga rakan-rakan kita ke sempurna dalam episod yang seterusnya. Saya Niki Senyambar. Salam hormat.